Alright guys, so seperti yang kita tahu, tajuk hari ini ialah valve clearance. So valve clearance adalah satu proses yang mana kita memeriksa kelegaan di antara camshaft dan juga bucket. Kelegaan ini dapat diukur dengan menggunakan satu alatan yang dipanggil filler gauge. Alright. So proses valve clearance adalah satu proses yang kita perlu lakukan secara berkala, yang mana proses ini akan memastikan dia sebenarnya kebaikan apabila kita buat valve clearance ni, dia ada beberapa kebaikan lah. Satu ialah dia akan memastikan bahan api yang masuk ke dalam kebuk pembakaran kita ni, ke dalam silinder kita ni adalah tidak terlampau lebih atau tidak terlampau kurang. Yang pertama. Yang kedua ialah, ini daripada segi mechanical. Okey, yang kedua ialah dia juga memastikan tempoh pembukaan valve dan juga tempoh penutupan valve itu adalah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pengeluar. Itu yang kedua. First ialah bahan api, kedua ialah duration, kita panggil tempoh lah, bila dia buka dan bila dia tutup. Yang ketiga juga ialah valve clearance yang baik akan memastikan juga keadaan valve kita tidak bersentuhan dan juga tidak terkena kepada bahagian piston. Itu yang ketiga. Pemeriksaan valve clearance juga akan juga dapat membuatkan kita mengenal pasti jikalau terdapat sebarang masalah pada valve tersebut. So daripada valve clearance ni pun kita dah boleh tahu valve ni ada isu atau tidak. Bacaan yang tiba-tiba odds, tiba-tiba bacaan tu dia jadi terlampau lari. Why are you running? Why are you running? So bacaan-bacaan ni akan menyebabkan kita dapat mengenal pasti jikalau valve kita atau enjin kita ni ada problem valve semestinya valve lah. Okey. Valve clearance, semasa proses valve clearance juga macam yang saya bagi tahu dalam video sebelum ni, dalam proses valve clearance juga kita dapat memastikan kedudukan cam kita adalah dalam keadaan yang sepatutnya, tidak terlampau open, dia tidak berlari lah, mata dia tidak lari. Tensioner, ketegangan timing chain ini juga adalah mengikut ketegangan yang telah ditetapkan oleh pengeluar, ataupun ketegangannya yang tidak terlampau longgar sehingga boleh menyebabkan mata timing ni lari. So proses valve clearance ialah first kali kita kena, ni adalah proses membuat valve clearance. Di dalam proses membuat valve clearance ni, first kali ialah kita kena kenal pasti jentera yang kita nak buat valve clearance. Jikalau dia adalah model R25, so kita kena ada detail seperti apakah clearance yang terdapat pada bahagian intake dan bahagian exhaust. Yang kedua, kita kena kenal pasti tahun dia dibuat. Okey, first ialah kita kenal model, yang kedua ialah tahun dibuat. Sebab apa? Contohnya ada beberapa model clearance dia berbeza. Contoh untuk model Ninja 250, clearance mereka telah berubah daripada tahun 2008 sehingga tahun 2017 yang terbaru, model yang terbaru terdapat 3 bacaan yang berbeza. 2 bacaan yang berbeza. Okey, untuk model ZX10 juga ada bacaan yang berbeza untuk daripada model 2007 sehingga 2017. Ada 2-3 bacaan yang berbeza. So untuk model R25 yang bagai contoh macam ni, kita ada bacaan dia yang tersendiri yang mana kita perlu kenal pasti. So setelah kita tahu model dan tahun, ialah kita kena cari first ialah filler gauge. Filler gauge ini adalah alat pengukur yang kita gunakan yang mana mempunyai banyak bacaan. Dia ada banyak nombor. Kalau kita tengok kat filler gauge ni, dia ada terlampau banyak. Okey. Bacaan pada nombor ni adalah menandakan ketebalan gauge ni. So makin kecil nombor ni bermakna makin nipis filler gauge ni. Alright. So ni sebagai contoh sajalah. So untuk filler gauge ni dia juga ada beberapa maintenance yang kita kena buat lah. Dia bukan maintenance pun sebenarnya. Filler gauge ni adalah pakai buang. Setelah kita gunakan untuk beberapa masa, kita sepatutnya dah tak pakai. Ini adalah contoh filler gauge yang telah kami gunakan 3 bulan lepas. Okey, dan yang mana kami tak gunakan lagi filler gauge ni, yang kita telah gantikan dengan set filler gauge yang baru. Okey, ini adalah contoh set filler gauge yang baru yang kami gunakan. So filler gauge ni kita tak boleh nak pakai dia
permanently. Ada kedai kadang-kadang 4 tahun dia pakai filler gauge yang sama kan. So benda ni perlu di avoid lah. Sebab apa, filler gauge ni bila lama kita pakai, permukaan dia dah tak cantik. Kalau kita tengok sini dia dah start menghakis kan. Kita pakai dia akan hakis. Lepas tu dia dah start tidak fleksibel lagi lah. Dia dah start lekuk-lekuk ni. So ni akan mengganggu bacaan valve clearance kita. So ini adalah amat penting dalam penjagaan valve clearance. So jom kita start buat valve clearance untuk motor R25 ni. G O O G L E gulu. So contoh yang kita ada sekarang ni adalah first kali untuk sebelum kita membuat sebarang kerja-kerja valve clearance ialah kita pusingkan, kita buat beberapa rotation di bahagian enjin ni, kita pusingkan dia supaya kita dapat masukkan sedikit minyak ataupun lubricant ke dalam bahagian ni lah, kepada cam dia. So kita pusing dia, okey, pusing, buatlah rotation sampai 5 ke 6 kali rotation, kita pusingkan dia. So setelah kita pusingkan, apa yang perlu kita buat sekarang ni ialah kita kena pastikan bahagian cam dia berada pada kedudukan yang atas. Okey, apabila bahagian cam ini berada pada kedudukan yang atas, so kita bolehlah mula membuat pengukuran. Okey, so biasanya bolehlah start ukur daripada yang paling nipis atau sebagainya lah kan. Contoh first time kita buat, start masuk yang paling nipis, masuk 4, 9, masuk 13, kita start ukur sehinggalah satu peringkat yang mana filler gauge ni tidak akan bergerak. So untuk contoh ni, contohnya bacaan dia adalah daripada 11 hingga 18. So apa yang kita buat, so 11 kita terpaksa start daripada nombor 10, kita masuk nombor 10. Bila filler gauge ni dapat masuk dalam senang ke dalam bahagian cam loop dan juga bucket kita dengan senang, bermakna ini adalah clearance yang boleh dibaca. So sekarang 10 adalah clearance yang boleh dibaca. So kita naikkan dia kepada bacaan yang seterusnya, kepada bacaan 13. So dia masih lagi boleh masuk, bermakna clearance dia sekarang adalah 13. Tetapi ini adalah bacaan yang boleh dibaca. Alright. So kita masuk kepada clearance yang ketiga kita, ialah clearance yang ketiga kita masukkan lagi filler gauge sampai dia tidak boleh masuk. So contohnya macam ni, ni bacaan dia adalah 15. So filler gauge ni 15 boleh masuk, tetapi dia dah mula ketat. Macam bacaan ni dia ketat kan. So 15 ni dia ketat. So kita masukkan bacaan yang ketiga, bacaan yang keempat, filler gauge yang keempat kita masuk, try masuk. Bacaan ni dia dah tak boleh masuk. So bermakna bacaan yang terakhir kita masuk tadi 15 ni, ini adalah merupakan bacaan kepada clearance ni. Okey, bila kita tak boleh masuk 18 ni, kita boleh masuk 15, maknanya ini adalah clearance dia, which is 15. Okey, so kita dah dapat bacaan yang pertama, which is 15. So kita pun catat bacaan kita 15. Bahagian exhaust benda yang sama kita lakukan, kita periksa semua kita punya cam. Setelah kita siap, kita periksa setiap satu cam ni, kita periksa bacaan dia. So bila kita dapat bacaan dia semua, then baru kita adjust according to the bacaan yang telah ditetapkan oleh kilang. Alright, di dalam pemeriksaan valve clearance, first kali ialah kita kena check dia punya clearance, which is kita gunakan filler gauge ni tadi. Kita check clearance dia. Benda yang kedua kita kena check ialah permukaan cam. Okey, kita kena pastikan permukaan cam ni tidak ada sebarang kesan-kesan cala, tidak ada sebarang kesan-kesan dia terluka atau sebagainya. So bila kita buat valve clearance ialah first kali ialah kita pastikan dia punya permukaan cam ini adalah elok, tidak ada kesan-kesan cala ataupun kesan-kesan ianya terluka. Cam height ni kita ukur height dia, ketinggian ni kita ukur, ketebalan cam ni kita ukur. Okey, lepas tu journal ni pun kita check. Jikalau terdapat sebarang kesan-kesan cala ataupun kesan-kesan hakisan, okey, kita ukur juga ketebalan journal ni. Okey, seterusnya kita buat pemeriksaan kepada gigi timing chain. Gigi sprocket timing chain ni kita buat pemeriksaan, tengok ada tak kesan-kesan ianya termakan, atau gigi ni ada patah, ataupun gigi ni kedudukan dia tidak betul kepada camshaft. So pemeriksaan-pemeriksaan ini semua perlu dilakukan semasa kerja-kerja valve clearance.
Okey, setelah kita siap kerja valve clearance kita dah settle. So apa yang perlu kita buat, kita pasang balik cam, kita dah ganti shim dia, kita pasang balik cam. Setelah kita buat pemasangan cam ni, apa yang kita perlu buat sekarang ialah kita kena pastikan marking dia berada pada kedudukan yang betul. So kita set marking ni, ini adalah sangat penting untuk memastikan valve ini tidak terlompat, valve ini tidak lari dan akan kena kepada permukaan piston. So untuk contohnya ni, kita cek kedudukan dia, which is exhaust dan intake, dan juga ada satu lagi marking yang terdapat pada bahagian magnet yang perlu diperiksa. Dan bila kita cek 3 benda ni dalam keadaan yang elok, sepatutnya kerja valve clearance ni adalah kerja yang telah selesai lah. Okay, so pemeriksaan valve clearance dia bergantung kepada jentera. Ada jentera kita perlu buat setiap 10,000. Untuk R25 ni sebenarnya manual menyarankan setiap 10,000 km. Ada jentera 20, ada jentera 30, ada jentera 40 km. 40,000 km, sorry. So pemeriksaan ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahawa bahagian head atau bahagian atas main komponen kita ni bergerak dalam keadaan yang paling ideal, tidak ada sebarang kerosakan ataupun tidak ada sebarang bacaan yang lari yang boleh menyebabkan kita hilang kuasa pada jentera kita. Alright, so itu saja brief apakah dia kerja-kerja valve clearance dan cara untuk kita membuat valve clearance dan juga perkara-perkara yang perlu kita periksa semasa proses valve clearance. So saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe kerana subscribe itu adalah gratis. Thank you.